Selamat kembali ke Atoms. Saya DJ bertugas. Nama saya Ui Hui Min. Nombor metrik saya 10DJL18F1001. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah ajaran sesat. Okey semua, hari ini Atoms ada special guest. Sekarang, special guest, sila memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syamimi binti Roshidi. Nombor metrik 10DJL18F1003. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafinas binti Safaruddin. Nombor kad metrik 10 DJL18F1012. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atasha binti Rusli. Nombor metrik 10 DJL18F1010. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anis binti Yunus, 10 DJL18F1024. Wah, welcome semua. Hope you guys enjoy yourself. Seperti yang kita tahu, istilah ajaran sesat mempunyai banyak tarifan dan definisi yang telah diberikan oleh pelbagai pihak. Menurut Kamus Dewan, ajaran ditarifkan sebagai segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Manakala sesat pula ditarifkan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul, tersalah jalan, terkeliru dan menyimpang daripada jalan yang benar. Oleh itu, dapat disimpulkan di dalam penggunaan bahasa Melayu bahawa ajaran sesat ialah suatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang didapati menyimpang daripada kebenaran yang asal. Ajaran sesat boleh diertikan sebagai sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa ajaran atau amalan yang dibawanya itu adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran atau amalan yang dibawa itu bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta bercanggah dengan akidah dan syariat Islam. Kemunculan ajaran sesat disebabkan terdapat individu yang mempunyai kepentingan diri seperti untuk mendapatkan kedudukan, harta dan sebagainya. Golongan yang ingin melemahkan ajaran Islam dengan memosongkan akidah orang Islam juga menyebabkan kemunculan ajaran sesat. Di sini ada beberapa soalan bertentangan dengan ajaran sesat yang ditanya oleh peminat-peminat Atoms. Soalan yang pertama, apakah ciri-ciri ajaran sesat? Mimi, boleh tolong jawab soalan ini tak? Ajaran sesat dan ciri-cirinya. Ajaran sesat mempunyai kategori dan ciri-cirinya yang tersendiri. Kemampuan bagi ajaran sesat berkembang sebenarnya amat luas. Ia mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia seperti aspek kepercayaan, adat, budaya hidup, politik, ekonomi dan sebagainya. Berdasarkan pendidikan yang dijalankan oleh bahagian pendidikan Islam, terdapat pelbagai bentuk ajaran sesat yang tersebar di Malaysia telah dikenal pasti. Secara umumnya, ajaran sesat dapat dibahagikan kepada 3 kategori utama, iaitu bentuk ajaran baru, bentuk ajaran tarekat dan bentuk ajaran melalui kepercayaan dan amalan tradisi yang berhubung kait dengan perkara-perkara mistik dan budaya hidup. Menurut Muhammad Uthman Al-Muhammadi, ajaran baru yang mengancam keindahan akidah umat Islam terbahagi dalam 2 bentuk, iaitu ancaman fahaman dan kepercayaan yang berbentuk tradisi dan ancaman fahaman dan kepercayaan moden seperti fahaman zindik yang mempunyai ajaran Tuhan dalam diri atau tubuh manusia, fahaman Jabariyah, Mu'tazilah dan fahaman Wahdah Al-Wujud yang menyalahi konsep keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ancaman fahaman dan kepercayaan moden pula kebanyakannya dicipta oleh manusia sendiri seperti fahaman-fahaman sekularisme yang memisahkan urusan keagamaan dari kehidupan dunia, komunisme, sosialisme dan liberalisme. Rata-rata umat Islam di Malaysia kurang menyedari betapa ajaran baru yang membentuk moden juga boleh mengurangkan kemunian akidah Islam sehingga ajaran tersebut menjadi pegangan hidup sebahagian besar umat Islam. Padahal ajaran tersebut pada hakikatnya bukanlah daripada Islam, bahkan bertentangan dengan konsep akidah Islam yang sebenarnya.
Ajaran sesat juga dikesan melalui kepercayaan dan amalan tradisi yang merupakan amalan kepada kepercayaan karut, khurafat, bid'ah dan syirik. Jenis yang ini merupakan satu ajaran yang sememangnya sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat Islam yang diwarisi secara turun-temurun daripada satu generasi ke satu generasi. Dengan kata lain, sesuatu rekaan atau hayalan, ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan atau kepercayaan yang belum diketahui kesahihannya yang menyimpang daripada ajaran Islam, termasuk dalam pengertian khurafat. Ia banyak terhasil daripada pengaruh agama lain seperti Hindu, Buddha, animisme dan sebagainya. Di Malaysia, amalan dan kepercayaan ini dicampur aduk dengan ajaran Islam seperti yang berlaku dalam amalan pemohon, pemujaan dan kesaktian. Beberapa contoh amalan khurafat dalam masyarakat Islam di Malaysia ialah kebal dalam amalan silat, amalan perdukunan dan mengurut melalui penggunaan jampi serampah dan juga ada istiadat yang terdapat dalam masyarakat Islam yang juga tidak terlepas daripada amalan-amalan yang sesat. Ciri-ciri ajaran sesat ialah mencemarkan kesucian Al-Quran dan hadis seperti mengubah atau membuat tafsiran menyeleweng terhadap Al-Quran dan hadis. Contohnya, kumpulan Bahai beriktikad bahawa kitab sucinya Al-Bayan memangsuhkan semua kitab Samawi. Mengubah prinsip-prinsip asas dalam akidah Islam seperti mendakwa menyatukan semua agama termasuk Islam ke dalam agama baru atau mendakwa semua agama adalah sama sebagaimana ajaran Bahai. Yang ketiga, mengubah bentuk-bentuk ibadat seperti mengurangkan ibadat puasa kepada 19 hari dan bersolat hanya niat sebagaimana ajaran Bahai. Yang keempat, mengubah konsep dosa dan pahala seperti memberi kuasa penembusan dosa kepada seseorang seperti ajaran tarikat Al-Mufarridiyah. Seterusnya, mendakwa boleh melakukan perkara-perkara pelik yang bersangkutan dengan perkara-perkara gaib seperti memanggil roh orang mati termasuk roh para nabi, wali dan malaikat. Yang terakhir, menolak hadis mutawatir atau hadis secara umum seperti golongan anti hadis. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mimi. Soalan yang kedua. Berikan contoh-contoh ajaran sesat di Malaysia. Siapa boleh jawab soalan ini? Silakan, Syafinas. Okey, terima kasih Ui. Okey, di mana kita tahu contoh-contoh ajaran sesat di Malaysia ni terbahagi kepada 3, iaitu Qadiani, Bahai dan Taslim. Bagi ajaran Qadiani, dia diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang meninggal dunia pada tahun 1908 dan dinamakan Qadiani ini sempena nama kampung kelahiran pengasasnya iaitu Qadian. Qadian Kustapur di India. Okey, dia muncul pada 1889 dan dibawa ke Malaysia oleh Maulana Muhammad Sadiq bin Barakatullah pada 1949. Okey, macam mana kepercayaan mereka ni yang sesat? Okey, kepercayaan dia Mirza Ghulam Ahmad ni adalah Imam Mahdi, Nabi dan jelmaan Krishna. Dan yang kedua, Allah menurunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad ni kitab suci yang bernama Al-Tazkirah. Dan yang ketiga, Mirza Ghulam Ahmad ni mempunyai 1 juta mukjizat. Yang keempat, menghapuskan jihad. Dan yang kelima, dia mengubahkan ayat Al-Quran. Antaranya ayat 6 surah Al-Aqsaf, ayat 52 surah Al-Hajj, ayat 1 surah Al-Qad. Okey, seterusnya Bahai. Bahai ni diasaskan oleh Husain Ali Al-Mazadarani yang meninggal dunia pada 1892 dan dinamakan Bahai ni sempena gelaran pengasasnya iaitu Bahaullah. Dan lanjutan ajaran ni Al-Babiyah oleh Muhammad As-Shirazi yang meninggal dunia pada 1850.
Dan dia muncul di Iran pada 1847 dan disebarkan dibawa ke Malaysia oleh Yang Ki Leong pada 1953. Bagi ciri-ciri kepercayaan mereka yang sesat ni ialah pengasas bahai ni adalah jelmaan Tuhan, dan semua agama adalah sama dan digabungkan menjadi bahai. Dia menolak kepercayaan mukjizat, malaikat, syurga dan neraka. Dia akan memansuhkan ajaran Islam. Akhir sekali, bagi contoh ajaran sesat ialah Taslim. Okey, dia diasaskan oleh Haji Muhammad bin Syafi'i yang dikenali sebagai Haji Muhammad Matahari pada 1870-an di Kampung Sonok Bayan Lepas di Pulau Pinang. Ajaran sesat yang tertua di Malaysia. Dan dia ada persamaan dengan kepercayaan Syiah Ismailiyah Bitiniyah. Dan ada ciri-ciri kepercayaan mereka yang sesat ni ialah percaya diri batin manusia ialah Allah, dan diri zahir manusia ialah Nur Muhammad. Okey, dan dia mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu. Dan dia menolak kewujudan hari kiamat, syurga dan neraka. Dan solat secara niat tanpa rukun qauli dan rukun fi'li. Dan last sekali, anggap Haji Muhammad Matahari ni maksum. Terima kasih Syafinas. Soalan yang ketiga, giliran Tasha. Tasha, apakah kesan buruk terhadap individu, masyarakat dan negara sekiranya mengamalkan ajaran sesat? Okey, terima kasih kepada Uimin atas pertanyaan itu. Jadi di sini saya akan terangkan kesan buruk terhadap individu, masyarakat dan juga negara sekiranya mengamalkan ajaran sesat. Terlebih dahulu saya akan terangkan kesan buruk terhadap individu, iaitu akidah seseorang akan rosak. Orang Muslim yang mempercayai atau beramal dengan ajaran sesat boleh merosakkan akidah. Mereka wajib bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam. Dan masa akan terbuang. Masa banyak terbuang dengan aktiviti yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memuja, melakukan amalan-amalan syirik serta khurafat. Minda seseorang akan tertutup. Pemikiran mereka sering dikongkong oleh pemimpin yang mendakwa mendapat wahyu. Tindakan dan kelakuan mereka menjadi tidak rasional dan fanatik. Dan akhir sekali, kehidupan tidak stabil. Pelibatan dengan ajaran sesat membawa kepada pengabaian tanggungjawab sebagai pelajar, suami, isteri, ibu dan bapa. Okey, kesan yang kedua adalah kesan terhadap masyarakat. Contohnya, keruntuhan institusi kekeluargaan. Keretakan boleh berlaku di kalangan ahli keluarga yang menganut ajaran sesat disebabkan akidah dan rasa curiga sesama mereka. Seterusnya, perpaduan tergugat. Sikap fanatik penganut ajaran sesat terhadap kumpulan dan pemimpin mereka menyebabkan mereka tidak menghormati masyarakat sekeliling. Ini menjejaskan perpaduan dan keharmonian hidup dalam masyarakat. Dan akhir sekali, berlaku keganasan. Kepatuhan memutatuli kepada pemimpin ajaran sesat memudahkan pengikutnya dipergunakan untuk melakukan keganasan. Akhir sekali adalah kesan terhadap negara. Negara akan mundur. Pelibatan dalam ajaran sesat menjadikan diri seseorang itu tidak proaktif dan membuang masa. Perkara itu akan menjejaskan prestasi ekonomi negara yang bergantung kepada sumbangan dan produktiviti individu. Dan negara tidak stabil. Pelibatan dalam ajaran sesat akan mengancam perpaduan dan keharmonian masyarakat. Ini boleh menggugat kestabilan politik dan ekonomi. Akibatnya, negara terpaksa menghabiskan banyak masa dan perbelanjaan untuk mengekalkan kestabilan negara. Okey, itu saja dari saya. Saya harap kita semua dapat menghindari daripada terpesong mengamalkan ajaran sesat. Terima kasih. Terima kasih Tasha. Anis, soalan yang terakhir. Apakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ajaran sesat?
Macam kita tahu, macam kita sedia maklum, ajaran sesat ini telah tersebar luas. Bukan sahaja di negara kita, tetapi di luar sana juga, di seluruh dunia lah kita tahu ajaran sesat ini dah tersebar luas. Maka apa jua salah yang telah dilakukan, mesti mempunyai langkah-langkah untuk mengatasi, cara-cara untuk mengatasi ajaran sesat tersebut. Jadi di sini saya akan menerangkan beberapa langkah untuk mengatasi ajaran sesat. Yang pertama iaitu penguasaan undang-undang daripada pihak berkuasa. Okey, seperti sedia maklum, kita ada pihak berkuasa yang mengendali hal-hal seperti ini, iaitu mengendali hal-hal ajaran sesat ini. Maka mereka perlu jikalau lah mereka dapat menangkap orang-orang yang menyebarkan ajaran sesat ini, mereka itu penyebar ajaran sesat ini patut dikenakan hukuman denda. Contohnya ada pemujaan yang berlaku, pemujaan salah, pemujaan pantai, pemujaan patung, pemujaan haiwan dan apa-apa segala pemujaan lah. Apa jua cara pemujaan ini, mereka patut dikenakan hukuman dari segi hukuman membayar wang, membayar denda ataupun dikenakan hukuman penjara atau kedua-dua sekali bagi mereka dapat menyedarkan diri bahawa ajaran sesat itu adalah salah. Kita juga patut, jikalau kita dapat tahu ada berlaku ajaran-ajaran sesat yang disebarkan di sekeliling kita, di sekitar kawasan kita, kita harus melaporkan maklumat, kita harus melaporkan ada berlaku ajaran sesat di kawasan rumah kita. Jadi daripada situ kita dapatlah menghindarkan ajaran sesat ini daripada tersebar luas. Yang kedua iaitu menyebarkan ajaran Islam yang sebenar. Bukan sahaja pihak berkuasa, tetapi ulama-ulama di luar sana, penyebar dakwah yang memberi dakwah, pendakwah di luar sana patutlah menyebarkan ajaran Islam. Mereka tidak patut menyebarkan ajaran yang sesat, kerana jikalau kita kita sendiri pergi dengar pendakwah itu memberi ceramah atau apa sekalipun, mesti kita akan ikut betul lah apa pendakwah ini cakap. Tidak, bukan. Sepatutnya pendakwah tu sendiri patut menyebarkan ajaran Islam yang sebenar. Jadi daripada situ kita tak adalah terikut-ikut ajaran yang tidak benar ini. Yang ketiga iaitu melengkapkan diri dengan kefahaman Islam pada setiap peringkat umum. Tak kisah orang tua, kanak-kanak, dewasa, remaja, patutnya memantapkan diri mereka dengan kefahaman Islam. Kerana pengaruh ajaran sesat dapat ditakis sekiranya kita ni memiliki ilmu agama yang mantap, sama ada melalui proses pembelajaran secara normal, formal ataupun tidak formal. Terutama sekali lah kanak-kanak, mereka ni mudah ikut. Jadi kita perlu memantapkan agama Islam. Seperti contohnya ibu bapa di luar sana patutlah bawa mereka pergi dengan program akidah ataupun apa-apa saja program dakwah ajaran Islam yang menceritakan bagaimana ajaran Islam ini, macam mana nak cara solat, cara membaca Al-Quran. Kanak-kanak ini mudah mengikut. Jadi jikalau mereka ternampak ataupun terdengar ajaran Islam ataupun ibu bapa mereka sendiri yang membawa ajaran Islam itu tidak benar, jadi itu tidak patutlah. Kesianlah kita tengok kanak-kanak kalau dah ikut ajaran sesat ini daripada kecil, mereka akan menetapkan ajaran sesat itu dalam diri mereka sampailah mereka tua. Jadi itu yang penting, memantapkan diri kita dengan ajaran Islam yang benar. Yang terakhir sekali iaitu program pemulihan akidah kepada mereka yang menyimpang daripada ajaran Islam ni. Jikalaulah kita ada rakan, jikalau kita ada rakan yang telah terlibat dengan ajaran-ajaran sesat ini, tidak patut kita biarkan saja. Kita patut bawa mereka pergi program-program yang sedia ada. Macam tadi ulama-ulama dah sediakan program dakwah, program ajaran sesat, cara nak solat dengan betul, apa semua tu kita bawa rakan kita bawa diri kita sendiri. Bukan walaupun kita ni dah tahu serba sedikit ajaran Islam basic lah orang katakan. Jadi kita patut bawa diri kita, bawa rakan-rakan kita, bawa siapa saja yang boleh kita mantapkan ajaran Islam mereka pergi program-program seperti ini. Daripada situ juga kita dapatlah menghindari, mengurangkan lagi ajaran sesat ini daripada tersebar luas, dan kita sendiri dapat mengukuhkan ajaran Islam kita supaya tidak terpesong, supaya tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat. Terima kasih. Terima kasih Anis. Kesimpulannya, apa yang dapat disimpulkan ialah usaha yang bukan sedikit diperlukan untuk menandangi ajaran sesat di negara ini.
Dalam hal ini, kerjasama amat diperlukan dari semua pihak termasuk orang awam, pihak berkuasa agama dan juga agensi persekutuan, kerajaan negeri dan ahli politik agar dapat sama-sama meletakkan agenda pembasmian ajaran sesat dalam masyarakat kita sebagai keutamaan pada masa kini. Ini kerana dalam agama Islam, konsep amar ma'ruf nahi munkar menuntut sumbangan dari semua pihak dan perlu dilihat secara menyeluruh. Ia bukan tugas pihak berkuasa semata-mata, malah itulah peranan setiap individu Muslim dalam melaksanakan tanggungjawab hidup bermasyarakat. Alright guys, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada special guest kita yang menjawab soalan-soalan peminat Atoms. A to the T to the O to the M to the S. Atoms, kita jumpa lagi. Bye-bye.